Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham Maba, Menteri Kesihatan Malaysia. Terima kasih kepada semua kerana hadir sidang media mingguan bersama dengan Menteri Kesihatan dan juga saya. Bermula dengan PIK dulu, Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Bilangan yang telah mendaftar telah meningkat ke hampir 50% daripada populasi 18 tahun ke atas, iaitu 12,117,091. Bilangan yang telah menerima vaksinasi adalah 2,913,009 orang. Yang telah menerima dos pertama adalah 1,860,864, manakala yang telah menerima lengkap 2 dos adalah 1,052,145. Sehingga 30 Mei, pendaftaran bagi fasa 2 PIK terus meningkat dan merekodkan seramai 3,871,725 orang. Dan kadar vaksinasi kita di seluruh negara telah mula mencecah 100,000 dos sehari, iaitu bermula pada 27 Mei sebanyak 107,340 dos. Saya percaya selepas hujung minggu ini, yang mana angka tersebut agak menurun, ia akan kembali konsisten dan kita akan berusaha supaya mencapai kadar suntikan 150,000 sehari menjelang akhir bulan Jun ini ataupun lebih awal lagi. Inisiatif sukarela vaksinasi AstraZeneca masih lagi dijalankan dan setakat semalam kita telah memvaksinasi 217,232 individu melalui inisiatif pelawaan pemberian opt-in AstraZeneca. Pagi minggu ini kita akan menerima penghantaran vaksin seperti berikut. Bagi Pfizer, kita akan terima 444,600 dos pada minggu ini, iaitu 222,300 dos pada hari Rabu, 191,880 dos pada hari Khamis dan 30,420 dos pada hari Jumaat. Bagi vaksin Sinovac, kita akan menerima sebanyak 668,520 dos yang telah dibotolkan dengan kelulusan lot release dalam minggu ini. Kita juga telah mula operasi PPV Mega di Pusat Perdagangan dan Konvensyen Antarabangsa Malaysia ataupun Malaysia International Trade and Exhibition Centre MITEC pada hari ini. Dan kita telah memberi 12,000 janji temu untuk minggu ini sahaja yang dijadualkan kepada penerima fasa 2 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala bagi vaksinasi petugas media, kita juga telah hantar senarai nama 5,867 petugas media untuk kita semak dan untuk kita memberikan janji temu. Dan kita akan dapat memberi janji temu dalam awal Jun seperti mana yang saya telah sebutkan sebelum ini. Hari ini saya juga ingin mengumumkan bahawa saya telah mengadakan perbincangan dengan Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa mengenai penggunaan mobile truck ataupun truk bergerak vaksinasi ke kawasan-kawasan tertentu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang menjadi kawasan penularan wabak COVID-19. Kita akan mula satu program pilot project untuk mobile truck outreach kita di Kuala Lumpur, di kawasan PPR dan juga di kawasan tapak pembinaan yang masih lagi beroperasi sewaktu PKP. Itu sahaja daripada saya. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Mosti Saudara Hairi Jamaluddin. Pada hari ini saya ingin menyampaikan maklumat berkenaan dengan Rapid Week ke-21, iaitu daripada 23 hingga 29 Mei yang lepas daripada National Institute of Health MOH. Untuk
kes-kes yang dikesan pada Epic Week ke-21 pada 29 Mei sejumlah 558,534 kumulatif COVID case telah pun direkodkan, dan pada minggu ke-21 sebanyak 53,419 kes telah pun dilaporkan, yang mana purata sehari kes berlaku dalam Epic Week ke-21 ialah 7,631 kes. Ini telah pun dilaporkan sebagai peningkatan kes daripada Epic Week ke-20 sebanyak 37.7% peningkatan kes dalam Epic Week ke-21 berbanding Epic Week ke-20. Kita telah pun lihat dan memperhatikan bahawa peningkatan ini berlaku sejak daripada Epic Week ke-14, iaitu 7 minggu lepas. Untuk active case, pada 29 bulan Mei, active case telah pun direkodkan sebanyak 76,218 kes, yang mana merangkumi 13.6% keseluruhan kumulatif kes yang berlaku pada 29 Mei. Dan untuk itu, purata kes yang direport pada 21 pada Epic 21 ialah sebanyak 66,451 kes purata pada Epic Week 21, dan ini telah menunjukkan juga aktif average purata active case sebanyak 39.5% berbanding Epic Week ke-20. Dan daripada keseluruhan kes yang telah dilaporkan, 479,666 kes telah pun sembuh, yang merupakan sebanyak 85.9% kes sembuh berbanding kes kumulatif. Kes kematian pada 29 Mei kita telah pun melaporkan seramai 2,650 kematian secara kumulatif, yang mana kadar fatality rate adalah sebanyak 0.47% pada waktu itu, di mana pada minggu Epic ke-21 451 jumlah kematian telah pun dilaporkan, bermakna average ataupun purata kematian sehari dalam Epic Week 1 ialah seramai 64 kes sehari. Ini melibatkan peningkatan jumlah kes yang dilaporkan pada Epic Week ke-21 sebanyak 35.4%. Untuk kes-kes yang dilaporkan di ICU dan juga memerlukan ventilator, untuk ICU pada 29 Mei kes yang berada di ICU ialah seramai 844 kes. Untuk Epic Week ke-21 sahaja, average yang duduk di ICU ialah seramai 757. Yang ini merangkumi penambahan kes di ICU berbanding Epic Week ke-20 sebanyak 32.1% peningkatan, dan peningkatan kes di ICU telah pun diperhatikan meningkat sejak minggu ke-11 Epic, iaitu sejak 10 minggu yang lepas. Kes-kes yang memerlukan ventilator pada 29 Mei seramai 430 orang yang berada di ICU memerlukan ventilator, iaitu 50.9%, dan pada Epic Week ke-21 purata mereka yang memerlukan ventilator ialah seramai 386 kes. Ini menunjukkan terdapat peningkatan sebanyak 23.3%, iaitu 73 kes perlukan ventilator pada Epic Week ke-21 berbanding Epic Week 20. Untuk testing capacity, negara telah pun rekodkan sejumlah 11,867,335 keseluruhan ujian dilakukan sehingga 29 Mei, dan pada Epic Week ke-21 saja 767,209 ujian telah dilaksanakan, iaitu purata 109,601 sehari ujian dilakukan di lapangan pada Epic Week ke-21,
dan kita telah meningkatkan ujian sebanyak 17.1% berbanding EPIC week ke-20. Dan saya ingin maklumkan bahawa positivity rate pada EPIC week ke-21 ialah 7.0%. Dan ini menunjukkan terdapat peningkatan positivity rate pada EPIC week 1 sebanyak 1.1%. Keseluruhan kes-kes indikator yang saya sebutkan tadi melibatkan peningkatan untuk cumulative case, new case, cumulative deaths, new deaths, ICU utilization, patient on ventilator, COVID-19 test, cumulative test dan positivity rate menunjukkan peningkatan. Dan RT value pada 29 Mei ialah sebanyak 1.16, iaitu 1% daily decrease dalam RT value. Untuk itu, kita telah pun merekodkan pada EPIC week ke-21 sehingga 29 Mei sebanyak 2,146 kluster telah pun muncul, di mana pada EPIC week ke-21 630 kluster aktif. Untuk itu, terdapati sebanyak 95 kluster baru telah pun muncul pada EPIC week ke-21 berbanding 20, dan 50 kluster telah pun diisytihar tamat pada minggu EPIC 21. Untuk itu, kluster yang mewakili kluster yang mewakili sektor-sektor, saya ingin maklumkan bahawa 63 kluster baru daripada workplace ataupun tempat kerja, iaitu 43.5%, 44 kluster ataupun 30% daripada komuniti, 26 kluster ataupun 17.9% daripada kluster keagamaan aktivitis, 6 kluster ataupun 4.1% daripada institusi pendidikan, 3 kluster ataupun 2.1% daripada golongan berisiko tinggi, 2 kluster ataupun 1.4% daripada pusat tahanan, dan 1 kluster ataupun 0.3% daripada kluster import. Untuk itu, kluster baru yang telah pun berada dilaporkan pada minggu 21 EPIC ialah 145 berbanding 125 pada EPIC week ke-20. Untuk itu, kluster tempat kerja telah pun melihatkan peningkatan selepas Hari Raya, dan juga komuniti, serta kluster religious ataupun kluster keagamaan menunjukkan penurunan daripada 30 kluster pada EPIC week ke-20 kepada 26 kluster pada EPIC week 21. Ini diikuti dengan kluster daripada pendidikan, iaitu 9 kluster pada EPIC week 20 kepada 6 kluster daripada pada EPIC week ke-21. Sekali berkenaan dengan varian yang telah pun dilaporkan, kita telah pun melaksanakan sebanyak 448 rujukan genom sehingga kini oleh IMR. Saya ingin maklumkan bahawa daripada 448 rujukan genom yang telah pun dilaksanakan, BOC UK iaitu B117 sejumlah 6 kes positif, 5 di KLIA iaitu pintu masuk, 2 di Selangor dan 1 di Sabah. Untuk varian South Africa ini tinggi jumlahnya, 78 orang ataupun 78 kes, 2 kes di Perlis, 7 kes di Kedah, 3 kes di Pulau Pinang, 10 kes di Perak, Kuala Lumpur 4 kes, Selangor 31 kes, Negeri Sembilan 2 kes, Johor 1 kes, Kelantan 18 kes. Untuk rujukan BOC Indian ataupun B1.671, 6 kes keseluruhan, 6 di KLIA iaitu pintu masuk keseluruhan. Untuk lain-lain iaitu lineage Malaysian, Indonesia dan lineage Malaysian AU.02, AU.2 dan lain-lain 219 campur 28, campur 24 dan 85. Itu adalah varian-varian yang lain daripada varian UK, South Africa dan varian India. Untuk itu, kita telah pun mengenal pasti bahawa tindakan
kita mengadakan ujian digital genom telah pun memperincikan bahawa varian South Africa telah pun menembusi negara kita dan telah berada di beberapa negeri. Untuk itu, kita dapati bahawa pada kali ini saya ingin melaporkan bahawa case fatality rate ialah sebanyak 0.45%, bermakna setiap 10,000 orang yang dijangkiti COVID-19, 45 mungkin menemui kematian. Ini telah pun dilaporkan yang mana 71% daripada kes-kes kematian melibatkan mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan yang mempunyai komorbiditi seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi, sakit buah pinggang, jantung dan juga berkaitan dengan paru-paru. Terima kasih. Saya buka kepada soalan media. Ya. Ya, bagi tujuan vaksinasi dibenarkan. Ya, bagi tujuan vaksinasi dibenarkan. Dan ini ada dalam SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN semalam. Berkenaan dengan perolehan vaksin terkini, saya ingin memaklumkan bahawa vaksin CanSino sedang dinilai oleh pihak NPRA. Pihak CanSino telah bekalkan kepada NPRA jawapan kepada semua soalan-soalan dan maklumat yang diperlukan pada minggu lepas dan penilaiannya sedang dibuat sekarang dan kita telah minta untuk dipercepatkan. Berkenaan dengan vaksin Sputnik V, Menteri Kesihatan akan menandatangani perjanjian bersama dengan pihak Bio Farma dan penilaiannya akan terus dibuat oleh NPRA. Okay, YB, boleh YB ulas mengenai pendaftaran vaksin meningkat hampir 50% tadi? Adakah disebabkan keyakinan rakyat kepada kebaikan vaksin? Dan soalan kedua, setakat ini berapa keseluruhan orang yang tidak hadir janji temu suntikan vaksin seluruh negara? Dan apakah punca tertinggi mereka tidak hadir dan sebab lain? Apakah langkah yang akan diambil untuk mengatasi perkara ini? Dan berhubung lebih 20,000 yang tidak hadir janji temu di Kedah dan Kelantan, apakah punca yang telah dikenal pasti mereka tidak hadir? Dan yang seterusnya, adakah CITF dan JKJAV telah berbincang mengenai cadangan mengenakan kompaun dan penalti kepada mereka yang tidak hadir tanpa sebab yang munasabah? Baik, pendaftaran kita meningkat dengan mendadak disebabkan kes COVID yang meningkat dengan mendadak. Jadi kesedaran rakyat untuk mendapatkan vaksin bagi perlindungan mereka sudah pun menjadi satu perkara yang sangat mendesak dan kita akan meningkatkan lagi kadar pemberian vaksin disebabkan kerisauan daripada orang ramai untuk menerima vaksin. Jadi ini adalah satu perkara yang menyebabkan saya dan Menteri Kesihatan telah bermesyuarat tadi bersama dengan semua CITF negeri untuk kita percepatkan proses pemberian vaksin. Kadar kehadiran kita secara purata ini adalah 80%. Ya, masih lagi 80%, 20% yang tidak hadir. Mereka tidak hadir atas pelbagai sebab. Antaranya masalah pengangkutan, antaranya adalah masalah sambil lewa, kita akan pergi kemudian. Jadi kita sedang merancang di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri bagaimana kita pertamanya tidak membazirkan vaksin yang ada. Jadi kita menggunakan senarai menunggu, kita panggil mereka yang ada di dalam senarai menunggu dan kita buat keputusan tadi untuk hantar semua senarai janji temu lebih awal lagi kepada negeri dan juga kepada daerah untuk mereka buat panggilan lebih awal lagi untuk memastikan bahawa mereka yang ada appointment akan hadir pada hari janji temu. Berkenaan dengan tindakan compound dan sebagainya, saya berpendapat buat masa ini kita masih lagi terus cuba berhubung dengan mereka dan menggalakkan mereka datang untuk janji temu. Ya.
mungkin itu option yang last lah ya, kalau sekiranya kita nak melaksanakan pun. Tapi hari ini kita masih lagi dengan pendekatan untuk kontak mereka, untuk menghubungi mereka supaya mereka dapat memenuhi janji temu mereka. YB, Hatibi dari Awani. Ya. YB, mungkin saya boleh dapatkan sedikit penjelasan mengenai program truk vaksin bergerak. Mungkin jangkaan untuk awal ini berapa yang kita sasarkan. Yang kedua adalah mengenai kenyataan bersama YB dengan Menteri Selangor, Menteri Besar Selangor malam tadi. Kalau kita lihat dimaklumkan bahawa ada pendaftaran vaksin AstraZeneca secara tidak mendapat persetujuan daripada pemohon. Macam mana pendaftaran tersebut berlaku? Menerusi Imunisel, adakah Imunisel menggodam sistem MySejahtera? Dia bukan menggodam sistem MySejahtera. Dia buat pendaftaran macam orang lain buat pendaftaran. Ya. Cuma senarai yang dia daftar tu, senarai nama yang dia daftar tu adalah mereka yang tidak diberitahu oleh pihak Imunisel dan tidak didapat kebenaran daripada individu-individu tersebut. Itu yang menyebabkan mereka yang sudah ada appointment, sudah ada janji temu, tiba-tiba janji temu itu diganti dengan janji temu daripada AstraZeneca. Namun demikian, saya telah mengadakan mesyuarat, perbincangan dengan MB Selangor semalam dan kita cuba selesaikan isu ni dengan kita dapat senarai daripada Imunisel untuk kita perbetulkan apa saja yang telah berlaku, iaitu pendaftaran tanpa pengetahuan. Berkenaan dengan truk, mobile truck, kita akan buat pilot dulu di tapak pembinaan dan juga di PPR sebelum kita putuskan sama ada kita dapat melaksanakan pada skala yang besar. Buat masa ini, Kementerian Belia Persekutuan mensasarkan 30 truk mobile untuk melaksanakan mobile vaccination. YB, berapa jangkaan untuk truk mobile vaksinasi proses yang berapa banyak tu yang dapat diberikan untuk truk? Per truck. Per truck kita saya difahamkan boleh melaksanakan dalam 100 lebih vaksinasi satu hari. Assalamualaikum, Datuk Dr. Adam, Hayati dari Bernama. Okay, Doktor, kita difahamkan yang virus COVID sekarang sudah menjangkiti lebih 40,000 kalangan kanak-kanak. Jadi adakah KKM akan mencadangkan kepada MKN untuk memasukkan satu peraturan dalam Akta 342 yang membolehkan tindakan dikenakan kepada... Terima kasih. Pertama, pengurusan COVID-19 wabak ketika ini memerlukan kita supaya mematuhi standard operating procedure, iaitu tidak pergi ke tempat sesak, tidak berada dalam confined space atau sempit dan juga tidak sembang dekat. Dan kumpulan-kumpulan yang telah kita namakan sebagai kumpulan vulnerable, kumpulan yang berisiko tinggi. Antaranya berumur 60 tahun ke atas, mereka yang mempunyai comorbidity dan yang penting mereka mempunyai risiko tinggi iaitu kanak-kanak. Untuk itu kita telah pun mengumumkan pada minggu lepas seramai 62,000 kanak-kanak telah pun dijangkiti COVID-19 dan dia dikategorikan sebagai beberapa kategori, iaitu pada 0 hingga 4 tahun 19,851 kes dijangkiti, 5 hingga 6 tahun 8,237 kes, pada umur 7 hingga 12 tahun 26,851 kes, 13 tahun hingga 17 tahun 27,402 kes. Keseluruhan untuk 13 hingga 17 tahun mereka yang telah dijangkiti lah seramai 82,341. Untuk itu perkara yang penting ibu bapa perlu mematuhi SOP, iaitu mereka perlu melindungi golongan berisiko tinggi, iaitu yang saya sebut tadi, antaranya kanak-kanak. Kanak-kanak kita define bawah 18 tahun, ya, iaitu mereka yang perlu di bawah jagaan ibu bapa. Jadi nasihat-nasihat telah kita berikan di bawah Akta 342, kita tidak ada clause ataupun perkara yang boleh memberi compound pada ibu bapa yang membawa anak ke tempat-tempat sesak ataupun berada di tempat yang boleh menular COVID-19, tetapi
dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN yang telah pun diwatakan, ibu bapa yang ingkar ataupun masih lagi mendedahkan kes-kes ni kepada wabak COVID-19 kepada golongan yang berisiko tinggi, kita boleh buka kertas siasatan untuk diadili. Doktor, kebanyakan diorang ni dijangkiti stage keberapa? Okey. Ini adalah satu soalan yang bermakna pada kita pada hari ini. Kebanyakan kes-kes yang dilaporkan sebelum tahun 2020, sebelum tahun 2021 adalah mereka yang dijangkiti di kalangan golongan berusia 60 tahun ke atas, kebanyakannya. Tetapi sejak tahun 2021 awal, lebih banyak kes-kes yang telah pun menular dan menjangkiti golongan muda, ya. Dan kebanyakan kes-kes yang menjangkiti kumpulan muda iaitu bawah 20 tahun, mereka dijangkiti pada kategori 1, 2 dan 3. Mereka tidak ada yang setakat ini dilaporkan kes 4, 5 dan memerlukan rawatan rapi di ICU ataupun di critical care unit. Good afternoon. Yep. This is Gachi from Malaysia Kini. Some user of MySejahtera complained that they were sent to another state to receive vaccination. Would like to know why is this happening, because some from Johor, they sent to Selangor and Sabah. Yeah. Can I request the media to get to the question quickly? I understand the question. You don't have to explain. Okay. So we can get to it as quickly as possible. Tan Sri Rafida Aziz say that she is alarmed by government plan to set up mega PPV. Okay, understand Thanks. the question. Okay, are those the questions? Okay, so the issue of appointments given given at a PPV that is not where you reside, we've narrowed this down to where the users of MySejahtera use the Google API for their address field. So for instance, let's say for example, somebody stays in Taman Bahagia in Kuala Lumpur. They type out Taman Bahagia and all the Taman Bahagias in Malaysia drops down as a suggestion on the Google API map. So they just simply click on the first Taman Bahagia. And as a result of that, they are sent to Taman Bahagia Sandakan Sabah. So because of that, we put in an additional feature in MySejahtera now for you to confirm additional details of your address, which includes confirming your state as well as your postcode. So my message to MySejahtera users is to please go and update your address fields so that those incidents will be minimized and eliminated completely. We are also coming up with an interactive help desk on MySejahtera soon to assist with cases that have been sent to PPVs that are in other states or far from them because of the issue with Google Maps API. But my suggestion is for everyone using MySejahtera, please update your address fields where you can put in the state and you can put in the postcode details as well so that these problems will not occur in the future. On the concerns of mega PPVs, we are at all times adhering to strict SOPs at all PPVs, whether they are big PPVs or small PPVs. There have been a couple of days where mega PPVs have seen overcrowding, and I've instructed that mega PPVs continue to enhance SOPs and crowd control measures to ensure that there is no more incidents of overcrowding at the mega PPVs. But mega PPVs are one part of the strategy for our national immunization program. We are also increasing the numbers of GP clinics that will be doing vaccinations to ensure that our focus is not just on big PPVs, but also at smaller GP clinics, which can take various vaccination appointments throughout the day. So the strategy has to be to use all types of PPVs, big PPVs, small PPVs, drive-through PPVs, mobile PPVs to ensure that we can accelerate the vaccination process.
I accept and understand the concern that has been raised by Tan Sri Rafidah, but we need to ensure that we still have mega PPVs because the throughput at mega PPVs are still the highest. We can do up to 8 to 10,000 people a day at the mega PPVs, but we will improve as far as SOPs, as far as crowd control, as far as gatekeeping is concerned at these mega PPVs. Afternoon, ministers. Hi, afternoon, ministers. I just have one question each for the minister. For YB-KJ, can you list the total number of COVID vaccine doses delivered to each state and federal territory to date from highest to lowest and your rationale for that kind of distribution? My question for Datuk Sri Adam, apakah jumlah individu disampel untuk COVID di setiap negeri dan wilayah persekutuan pada minggu EPID ke-21? Negeri-negeri mana yang mempunyai positive rate melebihi 5% minggu tersebut? Can you give me the exact rate? And adakah saringan akan ditingkatkan with those states with above 5% positive rate? Thanks. Yeah, let me answer first. For Johor, we have already sent 264,420. For Kedah, 174,330,000. These are doses, yeah. Kelantan, 125,190. Malacca, 100,620. Negeri Sembilan, 112,320. Pahang, 150,930. Perak, 231,660. Perlis, 53,820. Pulau Pinang, 167,310. Sabah, 285,480. Sarawak, 244,530. Selangor, 2,909,670. Terengganu, 107,640. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 215,280. Labuan, 24,570. Putrajaya, 52,650. I'll make this list available to all the media so that you didn't have to scribble down just now. Bobby will distribute it to you. We've done this based on population coverage, registration numbers, as well as now we are shifting and pivoting and giving more vaccines to the states which are ground zero, in particular the Klang Valley. Ya, terima kasih. Seperti yang disoal, pada minggu EPID ke-21, iaitu 23 hingga 29 Mei, saya dah maklumkan tadi sebanyak 774,863 individu di 10 negara telah pun dibuat sampel ujian. Dan daripada 774,863 individu yang telah dibuat ujian sampel COVID-19, 53,419 telah pun kes positif, iaitu ini merupakan 6.89% positivity rate. Untuk pecahan biar saya bacakan di sini, maybe boleh dapat maklum. Untuk Kelantan, bilangan saringan telah dibuat 38,516, bilangan kes 4,561, kadar positivity ialah 11.84%. Negeri Sembilan 33,055 saringan, kes yang positif 3,314, kadar positivity ialah 10.03%. Labuan, saringan dibuat pada EPID week 21, 8,526, kes positif 749, positivity rate ialah 8.78%. Putrajaya, bilangan saringan dibuat 2,404, kes positif 207, menunjukkan 8.61%. Selangor, paling banyak buat saringan pada EPID week 21 iaitu 212,197, kes positif 16,944. Ini menunjukkan bahawa terdapat 7.9% positivity rate. Melaka membuat sampel 24,906, 1,980 positif, 7.9% positivity rate. Kedah 40,253, positif 3,101, 7% positivity rate. Terengganu 28,467, kes positif 1,652, 5.8%. Sarawak 78,471 sampel dibuat, positif kes 4,542 iaitu 5.7% positivity rate. Johor 69,944, 4,047 positif, 5.79%. KL 77,949
sampel, 4,459 positif, 5.7%. Pulau Pinang 47,467 sampel dibuat, 2,687 positif, ini 5.6%. Pahang 29,616 positif, 1,610, 5% positivity rate. Perak 39,653 sampel dibuat, kes 1,897, 47%. Sabah 41,862 saringan dibuat, positif 1,605 kes, 3.8%. Perlis 1,687 kes sampel dibuat, 64 kes, 3.79%. Average ataupun rata positivity rate ialah 6.89%. Average satu negara. Walaupun terdapat negeri-negeri yang kadar positivity rate dia lebih dari 5. Untuk itu KKM akan meningkatkan saringan bagi kontak rapat khususnya di Lembah Kelang dengan mewujudkan pusat persempelan dalam komuniti. Kedua, KKM akan menggunakan RTK antigen bagi mempercepatkan pengenalpastian kes supaya pencegahan dapat dilakukan, iaitu pencegahan penularan jangkitan dalam komuniti dapat dilaksanakan. Mana-mana individu yang didapati RTK antigen positif akan terus diberi surat HSO ataupun House Surveillance Order. Dipakaikan gelang pengawasan ketika ini pada masa hadapan dalam masa 2 atau 3 minggu penggunaan peranti pintar mungkin akan dapat digunakan sepenuhnya dan diarahkan untuk memantau status kesihatan pendiri melalui aplikasi MySejahtera sementara menunggu keputusan ujian RT-PCR di rumah ataupun tempat kediaman. Sekiranya gejala bertambah teruk semasa menunggu keputusan RT-PCR di rumah, sekiranya diminta kes-kes dinasihat untuk segera ke klinik kesihatan bagi mendapat rawatan lanjut. Bagaimanapun, RTK antigen positif menjadi ujian diagnostik, iaitu hanya diagnostik bukan screening bagi individu yang tinggal di daerah atau negeri yang disahkan mempunyai prevalent case COVID-19 melebihi 10%. Berdasarkan analisa concordant tes RTK antigen dan RT-PCR yang dibuat oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Untuk itu, KKM akan meningkatkan surveillance ke atas semua kes bergejala yang mendapatkan rawatan di fasiliti KKM yang terutama sekali mereka yang mempunyai faktor komorbid tanpa mengira usia. Ia bertujuan untuk meningkatkan pengesanan kes COVID-19 dalam komuniti bagi tindakan kawalan pencegahan dapat diambil segera. Terima kasih. I'm going to restrict questions one per journalist. Yeah, there's still quite a lot to go. Please, one question per journalist. Hi, YB. Kirtan here from the Malay Mail. Can we have any updates on the driving vaccinations and also the option for people to choose which vaccine brand they want? So when that's it. One question. Yeah. Okay. On the choice, we did evaluate it. We did evaluate it, but right now the public health priority is to vaccinate as many people as quickly as possible. And after evaluating the option to give people the choice, we felt that that would delay things. So for now, we are giving you whatever vaccine that's available. Okay, next. Drive-in vaccinations? Sorry? Drive-in vaccination. Drive-in vaccination. Drive-in vaccinations, yes. We discussed that just now at CITF. We are coming out with the guidelines for drive-through vaccinations. There has to be guidelines for safety. There has to be guidelines for storage. There has to be guidelines for observation. So once those guidelines in place, then the states can start looking at implementing drive-through vaccinations. Hi YB, Xin Ying from BFM here. Are there any figures for offline vaccine registrations, either for PIC or AZ? Because is there a way for us to gauge how mobile teams are doing with offline registrations? Yeah, we can update next week because all the manual registrations are reconciled within 24 to 48 hours anyway. They have to key it into MySejahtera. Right. Next. Hello, ministers. This is Nina from Bernama.
I have a two-pronged question, if you don't mind. It's about the mobile units. Assuming that it's successful, will you be using it for the undocumented and refugee population? And will Johnson & Johnson vaccine be approved to help the vaccinations? That's it. So for the mobile units, if it is successful, we have mobile outreach vaccinations that KKM are already doing. And these are taking place in elderly care homes right now. So for instance, in few states, we have already deployed the mobile units from KKM. This mobile truck is another initiative. This is a private initiative that is being offered by the Ministry of Federal Territories. So whichever program or whichever option, whether we send the KKM mobile unit or whether we send these trucks, we will certainly consider that for the refugee population. But tomorrow we're going to discuss the vaccination for the refugee population and how we plan to go about doing it in the most effective way. Johnson & Johnson is being assessed by NPRA right now. YBKJ, this is Muhammad from Channel S Television. My question is, what about the vaccination process for foreign workers in Malaysia? So foreign workers will be covered under the industrial vaccination program, which we will start very soon. I will announce next week the commencement of the industrial vaccination program, where we are going to prioritize industries that are operational during the MCO, industries that cannot close. So we must give vaccinations to people who are involved in those industries, including foreign workers. Will be given at the same time as Malaysian workers who are involved in industries that cannot close down or that cannot work from home during the MCO. Next. Ada lagi? Kelas. Halo, YB, Rafida Libertarian. YB, berkenaan masalah ketidakhadiran tu because masalah logistik dan sebagainya, adakah akan ada satu cara macam contohnya berhubung dengan JKM atau sebagainya untuk dapatkan mereka ni datang ke pusat vaksinasi? Terima kasih. Jadi kita telah buat keputusan untuk empower Jabatan Kesihatan Negeri dan juga Pejabat Kesihatan Daerah untuk melaksanakan apa jua kaedah untuk memastikan bahawa mereka itu dapat menerima vaksinasi. Sebagai contoh, beberapa hari yang lepas, minggu lepas, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu telah minta kebenaran CITF untuk melaksanakan mobile unit untuk pergi ke kampung dan memberi vaksinasi rumah ke rumah. Jadi ini telah berjaya dilaksanakan dan kita bagi kebebasan kepada negeri dan daerah untuk mengatasi masalah ketidakhadiran ini. Kalau mereka enggan keluar daripada rumah, kita akan menggerakkan unit mobile kita untuk pergi ke mereka. Hi, Minister KJ. This Melissa here, CNA. Why not 7,000? The Federation of GPs, the medical practitioners, asking they have 7,000 members. Why just limit to 1,000? Yeah, we have registered 2,000 GPs. They have to register under Protect Health. So 2,000 have registered. 1,400 have already officially been appointed as GP clinics which can give the vaccines. We will ramp up the number to 1,000 by the end of this month. It requires some preparation on the part of the GP clinics. Yeah, not all want to participate. Only 2,000 have signed up with Protect Health. And of the 2,000, 1,400 have gone through the required training and SOP. So at the moment, 2,467 have registered GP clinics. Not all 7,000, yeah? 2,467. Those who have done training, 1,665. Training is required. Yeah? The GPs are saying, oh, the vaccination is routine for us. Yes, the vaccinations before are routine, but this COVID-19 vaccination is different. We have to give basic training for storage, for administering the vaccines, which are a little bit different, using the special syringe and other requirements.
and we have already sent letters of appointment to 1,482. Those who have enough readiness in terms of the cold chain are only 720. This is important because some GPs, they don't have the data logger on the fridge to maintain the temperature and monitor the temperature. So Menteri Kesihatan has given an arahan instruction that CCATs do not have to do a visit before approving the GP. Now we can just do ongoing monitoring. Yeah, this will ease the process, reduce the bureaucracy, cut the red tape for GPs to join. So we want more GPs to join. But we have to understand that not all GPs are presently already ready with the cold chain storage for the vaccine. So we are trying to increase this as quickly as possible. But to address the issue of why not 7,000, the ones who registered are only 2,467. And we're trying to get at least almost half of them operationalized by June. Maklum tadi bahawa pecahan kes-kes yang telah dilaporkan untuk kanak-kanak ya. Kanak-kanak kita define bawah 18 tahun lah. Okay. Jadi ya apa yang ditanya ialah berkaitan dengan golongan kanak-kanak yang bawah 18 tahun 27,402 kes mereka yang dikategorikan dalam umur 13 hingga 17 tahun. Bawah 12 tahun, daripada 0 hingga 12 tahun, seramai 19,851, campur 8,237, campur 26,851 kes. Itu adalah di bawah golongan bawah 12 tahun. Maknanya kedua-dua segmen tersebut iaitu 0 hingga 12 dan juga 13 hingga 17 tahun lebih kurang sama jumlah mereka yang disakiti. Jadi soalan you ialah berkaitan dengan sorry? Dah hilang dah. Okay, ada soalan lagi? Last one. Hello, Assalamualaikum. YBKJ, ada tak rungutan diterima CITF selepas kembali mengumumkan rakyat tidak boleh membuat pilihan vaksin? Dan satu lagi untuk soalan YB Adham, berapa ramai pesakit kanak-kanak yang dirawat di ICU? Terima kasih. Kita tidak pernah mula bagi kemudahan untuk rakyat memilih vaksin. Itu cuma satu cadangan yang sedang dipertimbangkan. Tetapi namun demikian apabila dalam tempoh saya umumkan cadangan itu dipertimbangkan sehingga hari ini kes meningkat dengan sangat mendadak. Jadi apabila kita melihat kepada kedudukan dan keadaan sekarang, lebih baik dari segi kesihatan awam, public health, kita bagi apa saja yang ada. Ya, dan kalau kita nak bagi pilihan, ini akan melembabkan lagi proses vaksinasi. In an ideal world, we can do that, but we are no longer in an ideal world. Hi YBKJ, just a really quick one. So has anyone claimed the pampasan for side effects from the vaccines yet? Is there any info on that front? I have to answer that clinical. Ya, untuk AEFI ataupun adverse effect after immunization vaksin, kita telah pun mendapat laporan-laporan melalui dua kaedah, iaitu melalui Mas Sejahtera dan juga melalui NPRA atau farmasi. Setakat ini link yang berkaitan dengan kes-kes yang berkaitan dengan kematian disebabkan oleh vaksinasi didapati bahawa belum masuk lagi dalam senarai untuk kita classified sebagai related kepada vaksinasi COVID-19. Walaupun telah ada kes-kes yang mula dihantar kepada KKM untuk tuntutan ataupun dipanggil di bawah tabung mudarat vaksinasi, akan dikendalikan oleh tiga stage. Pertama, jawatankuasa pharmacovigilance, kedua jawatankuasa technical, dan ketiga ialah jawatankuasa induk yang mana akan membuat keputusan. Keputusan ini akan kita nyatakan dalam masa terdekat. Last question berkenaan dengan kes-kes yang merupakan golongan kanak-kanak yang dirawat di ICU, jawapannya tiada.
Okay, thank you everyone.